Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyar Adila binti Azmi dan nombor matrik saya ialah 055250. Saya dari kumpulan 6 dan saya akan membentangkan subtopik dari bab 6 buku A Brief History of Equality penulisan Thomas Piketty. Pertama sekali saya akan membentangkan ringkasan bab untuk penciptaan cukai progresif dalam pendapatan dan pewarisan. Sehingga awal abad ke-21, hampir semua sistem fiskal di dunia menggunakan konsep regresif di mana kebiasaannya ia akan berasaskan cukai jualan dan cukai tidak langsung, dan ini menunjukkan bahawa beban yang lebih berat akan diletakkan ke atas orang yang berpendapatan rendah berbanding yang tinggi. Perihal yang paling melampau tentang cukai regresif ialah kapitasi dan cukai undian, yang mana jumlah cukai untuk yang dibayar menjadi tetap untuk semua orang. Cukai regresif ialah cukai yang mewakili peratusan pendapatan atau aset yang dimiliki yang perlu dibayar oleh semua kelas sosial. Sebaliknya, cukai progresif berasaskan oleh kadar cukai meningkat apabila pendapatan atau kekayaan meningkat. Topik pendapatan mengenai cukai progresif mempunyai sejarah yang panjang, akan tetapi ia menjadi lebih hangat dan penting pada abad ke-18, terutamanya pada era Revolusi Perancis, di mana sistem yang dicadangkan agak berkait rapat dengan cukai pendapatan yang akhirnya akan diimplementasikan dengan meluas pada abad ke-20. Dalam masa beberapa tahun selepas abad ke-20, cukai progresif telah diimplementasikan hampir ke seluruh dunia, dan sebab utama implementasi cukai progresif tersebar dengan meluas bukanlah disebabkan Perang Dunia Pertama maupun tekanan rejim Bolshevik ke atas negara kapitalis. Ini disebabkan perubahan sejarah dunia yang mendadak sejak tahun 1914 yang terjadi oleh kerana Perang Dunia Pertama dan peristiwa-peristiwa selepas itu yang dicetuskan olehnya. Namun begitu, penciptaan cukai progresif mesti dilihat sebagai akibat yang terjadi dari pergerakan sosial, politikal dan protes jangka masa panjang. Proses implementasi cukai ini sememangnya dipercepatkan oleh sebab pelbagai peristiwa yang terjadi, akan tetapi ia juga bergantung ke atas negara tersebut. Dan peristiwa yang berlaku juga terjadi disebabkan oleh tegangan ketidakadilan sepanjang masa yang berlaku. Sejarah penciptaan cukai progresif dapat dilihat dari kes di Perancis. Sebelum peperangan berlaku, kumpulan parlimen mereka menolak cadangan cukai pendapatan 5% dan menggunakan pelbagai cara untuk menggagalkan pengimplementasian cadangan tersebut. Akan tetapi, selepas beberapa tahun disebabkan akibat yang terjadi oleh peperangan dan juga jutaan kematian dan kecederaan berlaku, golongan elit berpendapat bahawa cukai progresif perlu diimplementasikan sebagai langkah selamat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ringkasan bab untuk progresiviti sebenar dan kontrak sosial persoalan persetujuan untuk percukaian. Golongan bangsawan hanyalah 1% yang terjejas oleh 70% atau 80% kadar cukai yang dikenakan. Akan tetapi, pada awal abad ke-20, pengagihan pendapatan dan terutamanya hartanah amat tertumpu kepada golongan bangsawan, di mana lebih separuh dari jumlah kekayaan di Perancis dimiliki oleh golongan bangsawan yang hanya 1% dari populasi. Dalam erti kata lain, walaupun kadar cukai 70 dan 80% hanya berkenaan per 100 atau per 1000 teratas, ini sangat terhad kumpulan mempunyai berat yang besar dalam rejim tidak adil, iaitu masyarakat pemilih harta bulk of ikut. Manakala dalam kes di Amerika Syarikat, ia dapat dilihat bahawa sistem fiskal negara itu sangat progresif di antara tahun 1914 sehingga 1980. Hal ini menunjukkan bahawa kadar cukai berkesan yang dibayar oleh bukan golongan bangsawan 90% lebih rendah dari purata kadar cukai negara tersebut, di mana kadar cukai berkesan yang dibayar oleh golongan bangsawan mencapai 60 ke 70%, atau erti kata lain 3 kali ganda dari jumlah kadar purata. Namun begitu, progresiviti yang mendadak ini juga mempunyai beberapa akibat. Pertama sekali ialah ia akan mengurangkan ketidakadilan yang mana akan membawa kepada kemerosotan dalam penumpuan pendapatan dan harta di kalangan yang paling berada. Yang kedua, ia mengubah keseluruhan kontrak sosial dan meningkatkan penerimaan kolektif cukai yang lebih tinggi dan sosialisasi kekayaan yang lebih besar. Pada hari ini situasi telah berubah. Progresiviti sebenarnya telah hilang, namun ia tidak ditukar kepada regresiviti, yang mana kadang-kadang golongan bangsawan membayar cukai lebih rendah dari golongan bukan bangsawan, dan syarikat besar juga dapat membayar cukai yang lebih rendah dari syarikat
yang lebih kecil. Ini menimbulkan risiko yang serius kepada penerimaan politik cukai dan kesahihan sistem perpaduan sosial secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.